Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat live hari ini bersama dengan Panggil Sembang Santai yang di bawah pengurusan mahasiswa Sains Pertanian USI. Dan pada hari ini adalah panel kita yang kedua, iaitu Cikgu Muhammad Rosnizam bin Muhammad Yusof. Apa khabar Ros? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Hafiz? Alhamdulillah, Ros. Okey, untuk pengetahuan semua, Cikgu Rosnizam ni juga merupakan salah seorang guru yang saya dah kenal lama. Guru kelas saya dulu semasa Form 5. Alhamdulillah masih lagi berkhidmat di College Vocational Atlet Intan. So, sebelum kita memulakan program, saya akan baca sedikit Cikgu Rosnizam punya biodata. Merupakan cikgu di College Vocational Atlet Intan dan telah berkhidmat selama 18 tahun. Jawatan terkini adalah Ketua Program Diploma Perprosesan Makanan grade 48. Kepakaran guru Cikgu Rosnizam ni sangat hebat. Dia merupakan pelajar pakar pengajar JPK, PPR dan panel SKM bagi perprosesan keluar makanan, pengeluaran ternakan dan teknologi kejuruteraan. Seperti yang saya dalam tajuk yang kita kenalkan adalah guru penjana inovasi pelajar. Sudah tentu Cikgu Rosnizam ini memang cakap dikenali sebagai guru yang terlibat dengan pelbagai inovasi. Antara kejayaan Guru Rosnizam adalah Anugerah Guru Inovatif ACT Kemasaan 2020, Ingat Penghormatan Guru 2020, Anugerah Platinum Guru Ikon Mentor Inovasi Persatuan Pendidik dan Inovasi 2019, Anugerah Guru Pembimbing Terbaik Yang Entrepreneur, Strive for the Success Kemasaan 2017, 2018 dan 2013. Tahun dulu ya, Alhamdulillah. Anugerah Ikon Guru Inovatif Negeri Perak, Anugerah Ikon Guru Muda Negeri Perak, Anugerah Inovasi Negara 2017, Anugerah Harta Intelek Negara 2017. Bersama dengan beliau juga, beliau telah membawa beberapa pelajar untuk berjaya dalam inovasi. Antara anugerahnya adalah Anugerah World Innovation Properties Association WIPA 2020, Anugerah Hastisias Toronto Kanada 2020, Anugerah Emas International Innovation and Innovation Commutation Toronto Kanada, Best Award Class A Agriculture, Biotechnology and Renewable Energy International Innovation Exhibition 2020, Anugerah Diploma Best Agriculture Innovation Grant Award Europe Exhibition, Anugerah Diploma Institute of Genetic Physiology and Plant Europe Exhibition, Anugerah Diploma Excellent for Figure Europe Exhibition, Anugerah Special Award for Cornell Group and 2 Diploma dan 2 pingat emas Europe Exhibition, Anugerah Emas Ikon Remaja Inovatif, Anugerah Neon Nation Grand Award dan 2 Anugerah Emas International Festival of Green Technology dan 2 pingat emas Pertandingan Reka Cipta Inovasi Institut Pengajian Tinggi Antarabangsa. Oh, Alhamdulillah, Ibu banyak kejayaan you ya. Alhamdulillah. Bukan sekadar di dalam Malaysia, malah di peringkat international. Okay cikgu, kita teruskan dengan kita. Banyak orang tertanya-tanya kan, tengok cikgu memang sangat berjaya dalam inovasi. Cikgu mulakan inovasi ni start pada tahun bila? Sebab saya perasan zaman saya tak nampak lagi tu pada saya Form 5 begitu. Masa dengan Hafiz itu tahun 2008. Jadi pada masa itu belum lagi menggunakan DPI. Masa itu kita sekolah menengah teknik lagi kan. Jadi kami bermula dekat inovasi di sekolah vocational pada tahun 2010 lah. Sebelum itu bukan tidak ada, cumanya dia tidak digerakkan secara giat macam yang bermula tahun 2010 itu. 10 tahun you ya. Banyak cikgu. Lebih kurang. Alhamdulillah, ini semua untuk anak bangsa kita juga, betul tak? Okay, so kita mulakan dengan kita punya yang pertama soalan kita. Perkongsian sikit cikgu, inovasi dalam pendidikan. Kenapa cikgu bawa menggunakan inovasi ni dalam pendidikan?
apakah input kepada pelajar dan apa yang pelajar dapat dengan inovasi ni semua? Okey, terima kasih Hafiz. Okey, sebelum saya pergi kepada jawapan kepada soalan tadi, suka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan pertama sekali untuk bakal-bakal guru daripada UPSI dan khasnya daripada Fakulti Teknik Profesional dan juga Sains Pertanian ini, saya ucapkan tahniah kerana telah memilih profesi perguruan sebagai anda punya bakal profesi. Anda telah membuat pilihan yang tepat kerana ini adalah satu profesi yang sangat dimuliakan. Jadi berbalik pada inovasi dalam pendidikan, sebenarnya ianya adalah satu gerakan untuk memberikan bekal kepada pelajar-pelajar ini. Asalnya dulu semasa penubuhan kolom vocational sedikit terumbang ambing. Para pelajar tidak ada apa-apa bekalan untuk mereka bawa. Masa itu kita tengok pengiktirafan pun belum ada, belum nampak lagi GPK-nya, belum nampak lagi MBA-nya. Jadi kita bekalkan pelajar-pelajar ini dengan satu ilmu yang mampu memberikan nilai tambah kepada mereka. Dan inovasi ini sebenarnya adalah satu perubahan hasil ciptaan ataupun hasil pensusuran semula atau yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat dan mempunyai nilai-nilai yang diutamakan. Prosesnya boleh berlaku dalam berbagai cara dan sebenarnya ianya adalah satu kaedah pembelajaran baru kepada pelajar, belajar secara penyelesaian masalah, belajar secara projek, dan ini akan membekalkan pelajar dengan keyakinan yang tinggi, kelebihan selepas tamat belajar, dapat bekerja dalam kumpulan, bekerja secara sistematik dan bekerja dalam tekanan. Dan yang paling penting, kadang-kadang bila kita pergi interview, kita punya calon, kita punya pelajar, termasuk guru, bakal-bakal guru sendiri nanti akan interview, kita selalu lost, kita takut sangat sebab kita tak pernah berdepan dengan situasi yang menekan, yang memerlukan kita untuk bercakap dengan terang, dengan berfakta dan juga dapat memberikan input-input. Kenapa kita diperlukan oleh syarikat tersebut? Adakah kita ini mampu memberikan sumbangan kepada syarikat? Bila kita terlibat dalam inovasi, dalam belajar secara projek, kita tak akan dapat memberikan input yang baik kepada masyarakat. Itulah kurang kenapa saya menggunakan inovasi ini. Dan sebenarnya dalam strategi pembelajaran saya juga, saya lebih menumpukan kepada pembelajaran secara inovatif. Selesaikan masalah, belajar berasaskan projek, cari maklumat melalui elektronik dan juga dalam masa sawah. Macam itulah, lebih kurang habis. Okay, terima kasih Kom. So, daripada macam mana idea tu hadir untuk cikgu bangun inovasi? Masa tengok cikgu punya inovasi ni, orang cakap bukan jalang jugalah. Ada yang dia tengok bahan tu biasa je, tapi dia boleh pergi peringkat yang tinggi dan kita tak tahu buat apa, tiba-tiba function kan. Dan semasa saya berkhidmat dengan KB dulu kan, saya tu macam terkejut kat ketapang tu kan. Kita tak tahu pun, kita tengok daun je kan. Tapi cikgu boleh bawa benda tu, menginovasikan benda tu kepada satu benda yang besar tau sebenarnya. So, macam mana cikgu dapat idea-idea untuk inovasi ni, untuk menjadikan inovasi ni? Okay. Idea inovasi ni sebenarnya jadi mudah dia. Sebenarnya kita jangan fikir yang susah-susah, jangan fikir benda yang terlampau teknologi tinggi. Jangan fikir benda yang terlampau bombastik sangat. Jadi ia dapat membantu, dapat memberi impact. Saya ringkaskan untuk kemudahan mungkin kepada para guru ini ataupun kepada pendengar-pendengar yang lain. Idea mudah saya di Kolej Vocational Pertanian Kelantan dalam melakukan inovasi saya bagikan kepada 4 atau akronim kita panggil STAR. S-T-A-R. STAR. Yang pertama, S itu adalah situation. Kita tengok situasi kerja harian kita, apa masalah kita dalam pertanian misalnya, dalam kerja-kerja teknologi, kerja yang melibatkan pelajar. Paling mudah yang melibatkan pelajar. Kerana mereka yang akan membentang, mereka yang akan mengeluarkan idea bagi yang related kepada mereka. Situasi tentang produktiviti hasil yang rendah, itu S yang pertama. Yang kedua, T, tools. Nak ada tools. Selalu orang sebut thinking out of the box. Saya tak pakai yang itu.
saya gunakan thinking without the box. Berfikir tanpa kotak. Kita fikirlah apa pun, janji ianya belum menyelesaikan masalah dengan konsep yang saya tekankan kepada pelajar, iaitu konsep bangau-bangau. Bangau-bangau ni kita cari asas masalah ataupun punca masalah dan kita selesaikan dengan pertanyaan why, and why. Sebab bangau kan dia tanya, bangau, kenapa kau kurus? Macam mana aku tak kurus? Ikan tak nak timbul, jadi dia tak nak makan. Macam mana nak bagi ikan timbul? Ikan tak mau timbul kerana rumput panjang sangat. Okey, rumput panjang sangat, mungkin kita boleh potong rumput. Mungkin kita boleh gunakan apa sahaja iaitu untuk settlekan rumput tersebut. Rumput panjang sangat kerana lembu tak nak makan. Kita cari sampai asas masalah yang kita boleh selesaikan. Biasanya dalam 2-3 why, kita dah boleh selesaikan masalah tersebut. Kita back to the root of the problems. Dan dalam tu juga kita kena ada hypothesis how, macam mana nak dilaksanakan. Tu S, T. Kemudian kita pergi kepada A, iaitu action. Kita mesti ada action. Apa action kita? Start doing it. Kena buat. Kita tidak boleh hanya berkata-kata saja ataupun merancang dalam kepala. We have to do it. Kemudian kita buat analisis. SWOT. Strength, weakness, opportunities and threat. Pelajar-pelajar kita ada kelebihan dan ada kelemahan. Kelemahan dia biasanya pelajar yang mungkin di sekolah orang tidak mahu mereka ini dia ambil bidang pertanian, hantar ke vocational, tetapi mereka ada kelebihan. Kelebihan mereka adalah mereka dekat dengan kemahiran dan mereka boleh melaksanakan. Itu istimewanya pelajar vocational. Pelajar vocational, pelajar pertanian, pelajar teknikal, mereka ni ada satu kebolehan menghayati kerja itu dengan sangat baik. Jadi mereka dapat menerangkan. Bahasa itu adalah perkara kedua. Saya pernah bawa semasa dengan juri daripada Sweden. Mereka tidak faham apa yang pelajar katakan dalam bahasa Melayu, tapi mereka boleh menilai kerana faham dengan konsep dan juga kemahiran pelajar yang sangat yakin dengan produk yang mereka hasilkan. Kemudian kita juga kena tambah ilmu dalam action ini, iaitu kena tahu macam mana analisis Ishikawa, Pareto dan juga tools yang lain. Dan yang paling penting dalam action ini, kita kena pastikan produk kita adalah novel. Novel itu tiada plagiat, ianya adalah asli tulen. Make it simple, tapi ianya adalah idea asal. Jangan kita cedok, kita ambil sebagai comparison tak apa. Kita buat dia sebagai satu comparison dan kita buat penambahbaikan. Itu tidak ada masalah. Dan yang terakhir R, STAR, research. Kita kena buat kajian dan analisis hasil atau produk yang kita buat tadi. Perlu dijalankan ujian makmal, perlu dibuat ujian lapangan dan kena rujuk kepada pakar. Pakar ni adalah tempat untuk kita dapatkan maklumat yang sahih. Jika nak buat ujian makmal pun, kita kena buat ujian makmal di makmal yang ketahui ya. Barulah kita punya bacaan ataupun result itu adalah result yang telah diperakui benar dan boleh diterima oleh mana-mana badan. Dan ia ini adalah satu data atau bukti ianya boleh dilaksanakan dan boleh berfungsi dengan baik. Itulah simple idea membangun inovasi ini. Saya tak pada star bintang STAR, situation, tools, action and research. Itulah finish. Okey Go, memang panjang proses dia Go. Biasa Go macam satu-satu cakap projek inovasi kan. Berapa lama yang kita nak ambil daripada for the starting sampailah kita dah dapat hasil? Berapa lama sebenarnya tempoh yang kita boleh ambil sebenarnya? Dia depends pada inovasi itu sendiri. Pada tahun 2014 saya ingat saya buat dengan beberapa pelajar, kami buat plastik bakteria kulit pisang. Asalnya kami hasilkan cuba bol pisang. Dia ada lebihan iaitu bakteria acetobacter-aceti itu. Bakteria itu kami akan jadikan plastik. Untuk makluman, kami hasilkan plastik ini rasanya hampir 5-6 bulan setiap hari, setiap malam, ulang dan ulang sampai pelajar pun naik rasa macam dah tak tahu lah bila nak dapat yang betul ni. Ulang. Nasib baik kita mungkin boleh cepat aja, mungkin 3 bulan.
Tapi selalunya kita akan pastikan benda ini adalah satu idea yang telah kita brainstorm dulu dan tahu kesahihan idea ini dan kemungkinan hypothesis yang boleh kita buat, iaitu idea ini boleh tak buat, boleh tak laksanakan. Kalau boleh dia tak lama. Benda-benda yang saya suka adalah benda-benda yang sebenarnya adalah tradisional, tapi kita adaptasi dia kepada cara-cara baru dan kita dokumentasikan bersama keputusan amal dan barulah ia jadi satu yang mantap. Kita back to the root macam saya kata tadi. Buat benda yang simple, buat benda yang boleh digunakan oleh orang ramai, jangan buat benda bombastik. Orang tak boleh nak catch up, orang tak boleh nak guna pun. Terlampau berada di alam fantasi. Kita back to basic, tapi basic yang mampu untuk berubah menjadi satu yang berguna dan kita boleh jadi nilai tambah kepada kita punya industri dan kepada negara kita khasnya lah. Okay, Go. Terima kasih lah penjelasan yang sangat-sangat panjang lah, dan harap penonton kita cakap boleh ambil lah benda ni sebagai himbuan, sebab bagi kami SP Sains Pertanian, pelajar Sains Pertanian, insyaAllah saja pada tahun depan, pada semester depan, semester 5, semester 6 kami akan bermula dengan projek. So mungkin kami boleh gunakan tu sebagai proses untuk kami mulakan projek tu lah. Yeah. Go, kita pergi kepada seterusnya, cabaran dalam membangunkan inovasi. Pastinya daripada cikgu bangunkan daripada the first projek inovasi sampailah ke hari ini, pastinya banyak cabaran yang cikgu dah hadapi. Cikgu boleh kongsi sedikit tak cabaran tu? Macam mana cikgu atasi cabaran tu sendiri? Okey, sebenarnya cabaran memang banyak. Untuk nak jadi sesuatu, nak berjaya dalam sesuatu, kita kena tempuh cabaran. Kalau tak ada cabaran, mungkin tak ada kenikmatan dalam kejayaan yang kita dapat. Tapi jangan fikirkan cabaran yang boleh mengganggu kita tu. Kita selesaikan satu persatu. Kita balik kepada niat kita. Niat kita, kalau niat kita adalah untuk membangunkan saja, cabaran yang kita hadapi itu adalah satu tugas pada kita. Dan yang paling saya sukakan kalau kepada pelajar dan juga mungkin kepada guru-guru saya, bila kita masuk satu pertandingan, buat satu produk, jangan harapkan ianya berjaya, ianya mendapat pengiktirafan. Memang kita tengok orang dapat ni, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang. Kita buat apa yang kita tahu, apa yang kita mahir. Kalau kita tak mahir, kita cari ilmu tersebut. Okay, sebenarnya proses itu, saya rasa dia akan memberikan kita satu kekuatan sebagai seorang guru. Jangan jadikan benda itu satu kelemahan. Cuba sekali, tak boleh, tak berjaya. Bila saya bawa aja gagal, tak pernah menang. Jangan macam tu. Saya sebenarnya saya suka bila pelajar saya kalah. Bila pelajar itu kalah, saya akan tengok reaksi dia. Adakah dia sedih, adakah dia gembira, ataupun dia tak ada apa-apa. Selalunya yang sedih, yang menangis itu akan berjaya seterusnya. Dia rasa gagal. Okey, kat mana kamu silap? Apa kelemahan kamu? Apa kelemahan produk kamu? Kita baiki, kita jadikan ia satu proses untuk menambah baik. Tapi saya tak suka sangat cerita pasal cabaran ni. Saya suka cerita macam mana nak atasi cabaran dan buat inovasi dengan lebih baik. Saya boleh ringkaskan dia juga kepada satu akronim yang baru, iaitu kalau tadi STAR, kita pergi pada akronim yang baru, RISE. R-I-S-E. RISE. RISE ni kita nak naik, meningkat sikit-sikit. Yang pertama, R itu adalah recognition. Recognition ni kita pastikan produk kita tu ada pattern. Kita buat apply pattern dekat MyIPO ataupun MyIPO. Kemudian pengiktirafan, kita pergilah kepada beberapa tempat, beberapa pertandingan untuk dapat sedikit pengiktirafan. Apa saja pun tak kisah, dapat apa pun tak kisah. Jadi ada sedikit pengiktirafan supaya kita rasa ada satisfied sikit. Kemudian kita minta komen-komen tentang membagikan. Kita pergi pertandingan, kita pergi pameran bukan untuk nak menang, kita pergi untuk mendapat komen untuk menambahkan produk kita untuk the next level. Okay, tadi R. Yang kedua I, institution. Institution ni adalah kita kena berkolaborasi dengan korporasi, dengan PIBG, dengan JPN, dengan BPLTV bagi sekolah teknik dan vocational dan juga college vocational. Dengan mungkin badan-badan kerajaan seperti menteri besar,
dan juga mungkin adul di kawasan tersebut untuk mendapatkan mungkin dana. Itu cabaran duit. Yang keduanya adalah kolaborasi dengan persatuan-persatuan. Ini akan memberi kita ruang untuk pergi lebih jauh. Contohnya persatuan macam MyRace, persatuan IREC, persatuan MINDS, dan juga banyak lagi persatuan-persatuan lain, dan juga berkolaborasi dengan institusi seperti universiti dan juga badan-badan swasta. Yang ketiga adalah society ataupun S tadi, singkatan bagi society. Kongsikan kita punya inovasi dengan masyarakat, kembangkan penggunaannya, impaknya kepada productivity, kita bagi balik kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah entrepreneurship. Kena rancang perniagaan, buat kertas kerja kewangan perniagaan dan komersialkan produk tersebut dan didik keusahawanan. Dan bila semua benda ini dah ada arise ini, cabaran-cabaran yang disebut tadi yang akan hilang sedikit demi sedikit. Kita buat aja kerja kita kolaborasi dengan rakan-rakan yang tepat, insya-Allah kita akan dipermudahkan dan benda yang kita laksanakan akan sampai kepada kemuncaknya. Saya suka petik kata-kata Bapak Soekarno. Apa dia kata? Tujulah pada bintang di langit. Jika tidak kena pada bintang di langit, kena pada pucuk kayu ada pun jadilah. Maksudnya, kita cuba buat sesuatu yang terbaik. Memang banyak cabaran, tapi kita atasinya, kita cuba yang paling baik. Tak dapat yang terbaik, dapat kedua terbaik pun jadilah. Kalau yang pertama tadi 100 markah, yang kedua mungkin 90 pun masih baik. Jadi jangan underrated kita punya kebolehan dan pastikan kita keluarkan semua. Jangan terhalang dengan apa sahaja influence yang ada di sekolah nanti, yang ada di college profesional ke ataupun di institusi yang ditempatkan nanti. Be yourself, be a good educator in your own field. Kalau anda bidang pertanian, martabatkan pertanian. Kalau selalu cabaran yang paling utama dalam inovasi ini adalah dulu masa mula masuk, dengar je pertanian, alamak dia bawa apa alamak apa benda ni, walaupun semua elektronik terbang sini, robot sana, robot sini, kita buat pertanian, alamak dia buat apa ni, tanam sayur ke. Tapi jangan silap, sekarang ni bila datang je pertanian, semua orang akan tengok pertanian kerana kita dah ubah paradigma atau mindset dengan apa yang ada dalam RISE tadi. Kita boleh go to entrepreneurship dan mewujudkan usahawan-usahawan yang berjaya yang sangat inovatif. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, saya nak minta tolong sikit, cikgu on dengan off balik kamera sebab gambar cikgu tak bergerak lah kat sini. Okey. Suara ada je? Suara ada. Gambar dia sangkut sikit. Okey, cikgu boleh on. Okey, sekejap ya. Okey, go. Baru cantik. Tadi macam sangkut sikit. Tak apa, go. Janji semua ada. Okey, go. Macam cikgu tadi dah bagi satu konsep macam bangunkan cabaran, nak bangunkan inovasi tu. Dari segi kos, macam mana cikgu macam mana minimumkan kos tu daripada satu-satu projek tu? Ataupun daripada macam mana kita nak buat inovasi, macam kita tak boleh nak agak. Kalau kita nak buat ini, berapa kos kita nak kena keluar. Kalau kita nak buat macam ni, mungkin kos yang lebih tinggi. Macam mana cikgu verifykan kos tu sendiri? Okey. Sebenarnya dari segi kos ni, memang banyaklah cabaran yang perlu dihadapi. Tidak dapat elaklah daripada kita mengorbankan sedikit sumber kewangan yang kita punya sendiri. Tapi kita kena pandai lah, maksudnya kita kena pandai menguruskan kewangan tersebut. Sebenarnya memang ada sumber-sumber yang boleh kita gunakan, iaitu mungkin daripada bantuan koperasi yang saya sebut tadi, mungkin daripada KIBG. Kita kena detailkan dia melalui satu proposal yang menyatakan apa aktiviti kita nak buat dan rancang dengan betul dan pastikan kita ikut kita punya schedule. Okey, macam mana nak minimumkan kos? Sebenarnya itu sukar kita beritahu nak minimumkan. Cuma kita sebelum membuat sesuatu kita kena kaji. Kita kena tengok dia beberapa sudut. Kita tak boleh main dedah buat sahaja tanpa fikir benda-benda ni. Dan jika kos yang macam kita pertandingan kan, atau pertandingan luar,
yurannya agak tinggi. Contohnya macam dekat antarabangsa. Contohnya saya masuk baru-baru ni di Kanada. Nilai yurannya lebih kurang 500 US dollar. Jadi bila kita convert dia boleh jadi dalam 2,000 lebih macam tu Tapi macam mana kita selesaikan? Inilah pentingnya persefahaman di antara kita dan juga mungkin pihak polis, pihak sekolah, PABG, masyarakat setempat dan juga kita sendiri. Bila kita buat produk, kita pastikan produk inovasi kita itu boleh dikomersialkan. Bila dia boleh dikomersialkan, kita boleh jual, kita boleh jadikan dia satu sumber untuk support balik kepada kita punya yuran ataupun kita punya perbelanjaan. Tapi modal-modal awal itu mungkin kita boleh buat daripada koperasi. Dan macam di universiti juga ada MyAgroSys kan. Kita boleh terapkan projek-projek yang berasaskan perniagaan ini ke dalam MyAgroSys. Dalam MyAgroSys itu kita masukkan unsur inovasi dan menggunakan duit tadi itu kita boleh guna sama untuk jadikan dia satu projek yang berskala besar, yang ada inovasi dan telah terbukti produk itu mampu dikomersialkan dan produk itu adalah satu produk yang dihasilkan melalui inovasi yang terwujud tadi. Contohnya macam projek saya dulu, projek ternakan ayam organik ini, dia bela ayam tapi menggunakan sistem inovatif yang boleh menghasilkan produk ayam yang lebih cepat, lebih berkhasiat, lebih tinggi nilai nutrisinya dan ayamnya lebih sihat, kadar kematiannya lebih rendah. Jadi itu satu inovasi dan ianya berdasarkan kepada projek di bawah koperasi. Dan projek ini telah mendapat banyak penyerapan, terutamanya di bawah SME Bank. Projek ini telah berjaya dibawa ke luar negara. Contohnya tahun lepas kita bawa projek ini ke Romania. Di mana kita dapat duit pergi Romania? Duit yang pergi Romania itu adalah daripada SME Bank kerana kami telah berjaya memenangi projek tersebut sebagai johan dan telah mendapat ganjaran sebanyak 20,000 untuk wang tunai dan 25,000 tiket penerbangan untuk bertanding di luar negara. Jadi itu yang kami dapatkan, kami usahakan supaya dapat melangkah lebih jauh. Bukan itu sajalah, adalah kaedah-kaedah lain. Masa sebelum ini kita ke Croatia, kita juga ada ke Kunshan, China, ada Thailand. Semua itu adalah berkolaborasi dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga dengan bahagian pendidikan teknik profesional ataupun BPLTB sekarang. Itu akan banyak membantu dari sisi keuangan. Dan kita tidak boleh hanya menunggu keuangan datang, kita kena berusaha lah untuk mendapatkan keuangan tersebut dengan membawa pameran ke beberapa tempat untuk mendapat kolaborasi mungkin dengan syarikat-syarikat yang berminat. Macam projek ayam tadi, kita dapat syarikat ayam madu sejarahan yang berada di Ipoh yang sangat berminat dan telah memberi benih ayam secara percuma dan berikan bahan-bahan untuk membuat bekalan makanan secara percuma. Dan ini adalah satu pendekatan yang baiklah. Mereka ini ada win-win situation lah. Mereka nak data-data yang kami gunakan itu untuk jadi data yang mereka boleh gunakan dalam projek dan nanti kita nak ayam mereka lah. Itulah. Terima kasih habis. Okey, terima kasih Go. Okey Go, sangat menarik Go. Yang kita tahu inovasi ni banyaklah dia punya cabaran. Seperti kalau macam yang saya ingat dulu lah. Kita saya ada ikut satu program cikgu di inovasi, kita bawa student ke Universiti Malaysia Perlis saya Go. Yes, Innovat. Tu kita tahu bila kita bawa student ni pergi ke pertandingan, kita tahu perangai pelajar ni bermacam-macam. So that macam mana cikgu boleh bawa pelajar ni daripada peringkat sekolah sampai ke peringkat antarabangsa pergi ke luar negara dengan orang cakap yalah kita faham kan attitude pelajar kan bermacam-macam attitude. So that kita tak boleh nak agak benda-benda macam tu kan. So macam mana cikgu bawa pelajar ni sampai ke luar negara? Dari segi cikgu bentuk attitude diorang dan bentuk diorang punya skill untuk bercakap. Kita tahu kalau pelajar dia tak macam cakap dia tak fasih lah bahasa Inggeris kan. Macam mana cikgu bentuk benda tu pada diri pelajar? Pertama sekali tentang UNIMED tadi saya nak ucapkan kalau ada wakil-wakil UNIMED juga
ucapkan ribuan terima kasih, dan pada yang baru nak mula bolehlah berhubung dengan Unimap sendiri macam saya cakap tadi, MyRis kerana Unimap ni dia lah pembimbing kami pada dekat awal dulu yang banyak berikan input, dan kami tak pernah akan tinggalkan pertandingan yang dianjurkan oleh Unimap kerana kami rasa sangat berhutang kepada Unimap yang banyak memberikan tunjuk ajar dan panduan kepada kami. Mengenai pelajar-pelajar yang kita bawa dari sekolah, daripada pelajar yang lemah, yang tak boleh cakap bahasa Inggeris, belajar attitude, macam baru-baru ni yang ke Romania tu, kita pergi tanpa ada guide, kita pergi bawa pelajar saya sendiri, saya tak pernah sampai Romania, saya bawa pelajar tu direct terus sampai ke sana, tempat pertandingan, cari tempat tu sendiri. Okay, apa yang penting sebenarnya, bila kita nak jadikan pelajar ni pelajar inovasi, kita kena tengok dia punya sikap. Sikap dia adalah yang pertama, jiwa dia adalah yang pertama. Bila kita dapat bentuk jiwa-jiwa ini, kita buatlah macam mana pun, kalau dia dah ada passionate, dia dah ada minat yang sangat mendalam, dia akan tetap menjaga dia punya akhlak, dia punya perangai, dia punya attitude. Kalau dia hanya ikut untuk suka-suka, untuk mendapatkan populariti, itu yang jadi pelajar bermasalah. Tapi sebenarnya pelajar-pelajar ni semua ada kecenderungan yang berbeza. Saya tidak pilih pelajar ni berdasarkan mungkin rupa, saya tak pilih berdasarkan dia pandai bercakap saja ataupun dia pandai bertingkah. Yang penting dia minat dan dia sangat suka. Kebanyakan pelajar yang saya bawa sampai ke peringkat antarabangsa ini, ada setengah-setengahnya itu adalah pelajar yang memang tak pernah pun ke depan. Kadang-kadang orang tanya, kenapa bawa dia? Dia tu boleh ke? Tapi sebenarnya kita kena tengok daripada segi minat dia. Bila dia minat sangat dalam satu benda, bila setiap petang kita buat aktiviti, ada je dia. Jadi dia menunjukkan minat yang sangat mendalam. Kita bagi pendedahan sedikit demi sedikit. Bila dia dah ada confidence level, kali pertama pergi mungkin belum lagi. Tapi bila dia balik tu, dia rasa macam seronok, dalam kelas pun ada perubahan. Dia dah pandai bercakap sikit, lepas tu kita bagi dia the next one. Dia bagi dia the next one. Lama-lama, dia lebih bagus lagi daripada yang lain sebab kerana sikap dia. Dan yang kedua pula, saya rasa dekat luar negara, kita selalu fikir bahasa. Sebenarnya orang di peringkat antarabangsa dia tak fikir pun tentang masalah komunikasi bahasa kamu. Bahasa-bahasa pelajar ni. Yang penting adalah pemahaman. Pemahaman dan juga macam mana kebolehan benda itu berfungsi dengan baik dan penyampaian bagaimana benda itu boleh dimanfaatkan. Bukan bahasa yang hebat, pemakaian yang hebat, itu ada bonus. Tapi sebenarnya bukan itu yang dia cari. Dia cari keunikan yang boleh menyelesaikan masalah yang related kepada alam sekitar, yang related kepada IR 4.0, dan itu akan memberi advantage yang lebih kerana pelajar kita ni, pelajar technical vocational ni ada kekuatan dekat situ. Bila dia ada kekuatan itu, dia bercakap dari jiwa dia, dia bercakap daripada hati dia, dia bercakap daripada apa yang dia buat sehari-hari. Jadi bahasa dia tu bukan bahasa language, dia bahasa kinestetik, bahasa kerja. Dia buat tu, you can do this. Kadang-kadang bahasa dia tak reti pun. Dia orang nak bercakap, nak pergi ke taksi apa semua. Cikgu macam mana nak pergi ni, nak naik taksi ni, kau orang tu cakap apa? Kamu cakap je, orang tu pun bukan pandai kat bahasa Inggeris. Orang Romania, bahasa Romania. Dan banyak lagi lah pengalaman-pengalaman lain. Cuma kita kena sabar. Kerana pelajar banyak, sabar, dan kita doakan mereka yang baik-baik supaya mereka menjadi insan yang boleh menggantikan kita esok, yang akan menjadi pendidik juga, pentadbir negara dan sebagainya. Sumber-sumber negara inilah sebenarnya yang buruk ke, yang tak elok ke, kita perlu jadikan dia elok. Itulah yang paling baik sebagai seorang guru, kita dapat jadikan mereka-mereka yang mungkin orang lain tak nampak kepada jadi sangat hebat. Daripada kita bawa yang memang krim, daripada sekolah-sekolah yang hebat, memang terpilih dengan straight A-nya, itu mungkin sesuatu yang level lain. Level lain. Kita lebih kepada yang technical dan juga vocational. Itulah antara intipati lah. Yang penting passionate, minat. Kalau minat, semua boleh. InsyaAllah. Okay, cikgu. Tu pun panjang lah itu.
Oh, Ego, kita ada soalan, beberapa soalan sikit kat sini. Saya baca dia. Apakah faktor atau kaedah yang boleh mendorong kreativiti di kalangan pelajar? So, dari pendapat cikgu, macam mana cikgu meningkatkan ataupun kaedah cikgu untuk mendorong kreativiti pelajar di sini? Okey. Kita belajar berasaskan projek. Mesti kena ada sesuatu projek. Dan kena ada satu perubahan dalam setiap PDPC kita. Contohnya, kan saya mengajar makanan, pemprosesan makanan. Macam saya ajar Hafiz juga dulu. Bila kita buat suatu benda, kita kena fikir alternatif lain jika berlaku sesuatu masalah. Contoh, bila kita buat dadih dulu kan, bila tak ada bahan penahan, apa yang kita guna? Asam keping kan? Kita rendahkan pH supaya dia lebih tahan, susu tu lebih tahan. Macam saya juga, bila saya ajar pelajar saya buat sos, mungkin cuka tidak ada, ataupun cuka yang kita gunakan tu kita fikir, oh ini cuka kimia, ada kesan sampingan. Kenapa kita tak buat cuka sendiri ya? Nak buat cuka sendiri dia apa? Mencari, oh kita boleh gunakan bahan yang ada karbohidrat. Bahan karbohidrat apa dia? Yang paling banyak dekat kolej ni apa? Pisang. Oh pisang. Bonggol dia, ubi dia, ada banyak ni. Oh kita buat cuka bonggol pisang. Itu yang jadi cuka bonggol pisang. Bila kita buat produk lain pula, oh macam ni. Jadi setiap hari bila kita mengajar, bila kita bersama pelajar, jangan kita hanya straight sahaja ikut konten yang ada. Kita sentiasa gunakan konten itu untuk inquiry dan penemuan dan belajar berasaskan projek. Buat satu projek. Contohnya tanam sayur. Biasa kita gunakan fertigasi, guna bajet A, B. Chemical, ada zinc, ada mangan, ada magnesium dan sebagainya. Apa salahnya kita cuba buat A, B itu dalam bentuk organik. Buat satu set yang kecil untuk uji. Okey, buat bajet A, B yang organik punya. Apa hasil dia? Yang ini kita ajar juga. Yang ini pun kita buat juga. Jadi pelajar akan excited nak tengok perbandingan. Jadi kita buat perbandingan. Kalau kita dokumentasikan dah jadi satu projek. Kan mudah kan? Bila kita buat satu-satu benda ada masalah tak jadi. Macam mana? Kenapa benda ni tak jadi? Macam tadilah bangau-bangau. Bila kita tanya bangau-bangau, kita akan dapat jawapan dia. Dan jawapan dia itulah inovasi kita. Itu Hafiz. Okey, terima kasih Gus. Satu lagi soalan Gus, yang ni di luar sikit daripada inovasi, kita nak nyampaikan. Okay, sekarang kita boleh nampak di media sosial yang viral mengenai aku datang ke rumah belajar untuk meriksa kerja rumah dan ada setengah pihak kurang senang dengan tindakan guru itu. Jadi apakah pandangan cikgu pasal benda ni? Sebenarnya ya, yang saya tengoklah, guru-guru ni adalah insan-insan yang terpilih, insan-insan yang sangat orang kata lembut jiwa dia, sangat terkesan, dia sangat sensitif dengan apa yang berlaku pada pelajar dia. Dia tak boleh senang duduk kat rumah, dia rasa alamak pelajar aku ni, terutama yang macam darjah 1, alamak takkan jadi butuh huruf kan, dah tak masuk sekolah lama dah. Jadi dia sanggup pergi tu kan, pergi. Memang ada isu-isu yang kata guru rehat, tak ada buat kerja. Kita ketepikanlah isu-isu itu. Itu hanya viral-viral yang datang untuk orang kata memprovokasi. Kita sebagai guru, kita kena profesional. Kita fikir hasil dia adalah kemenjadian pelajar kita. Jadi kita jangan fikir langsung apa yang orang luar kata. Kita tetap dengan kita punya profession. Macam saya sendiri, saya dulu bukanlah dalam bidang pengguruan, saya dalam bidang kejuruteraan yang pernah menjadi jurutera. Tapi saya tengok bidang perguruan ni dapat memberikan satu unsur kerohanian yang baik kepada saya. Jadi saya menceburi bidang ini dan saya suka dekat dengan pelajar. Jadi macam saya sendirilah, kalau pelajar-pelajar saya tu dekat, saya pun nak pergi tengok juga. Sebab kita bila jadi insan guru ni, insan pendidik ini, kita rasa sangat dekat dengan pelajar. Jadi kita akan tetap apa-apa hal pelajar kita. Kalau berjaya tu, memang orang lain nampak biasa je. Tapi sebenarnya guru tu mengalirkan air mata bila tengok pelajar dia berjaya. Dia diam-diam aja. Dia betul lah kata dulu, guru tu umpama bilik membakar diri untuk menerangi orang lain. Dia sanggup bersusah, dia sanggup keluar wang sendiri, dia sanggup pergi, dia takut fikirkan keselamatan dia. Berapa ramai guru-guru kita yang meninggal di dalam perjalanan, pergi mesyuarat dan sebagainya, pergi mengajar. Sebenarnya bukan hanya kerana gaji. Ianya adalah kerana dia sangat minat dengan profession, dia minat untuk mendidik pelajar-pelajar dia, dan guru-guru macam inilah bila
dia dah habis perkhidmatan ataupun dia dah meninggalkan pelajar tu sekian lama, pelajar akan masih ingat dia, akan masih kenang jasa-jasanya, dan kebanyakan pelajar acuannya akan jadi lebih kurang macam gurunya, insyaAllah. Cikgu, terima kasih cikgu satu pasal yang cikgu, sebelum kita tamatkan, kalau ikutkan sesi kita ni dah dekat habis lah. So sebelum saya tamatkan program ni, cikgu ada apa-apa cakap pesanan ataupun cakap nasihat kepada bakal-bakal guru yang berada di UPSI, terutama sekali pada mahasiswa sains pertanian. Cikgu ada beberapa nasihat yang boleh diberi tak? Okey, saya tak naklah bercerita yang terlampau besar sangat sebab saya sendiri pun dalam proses belajar, walaupun telah sekian lama anda dengar dalam bidang pendidikan, tapi sebenarnya saya rasa macam baru semalam saja saya jadi cikgu. Jadi sebenarnya anda telah memilih profesi yang tepat macam saya cakap awal tadi. Dalam cabaran yang mendatang ini, sebagai seorang guru dalam alam baru ini, dalam pendidikan abad 21 ini, dengan pelajar-pelajar generasi Z ini, anda kena tabah, kena kuat, dan kena ada ilmu yang cukup di dada. Cukup di dada tu maksudnya kita kena ada semua serba-serbi. Jangan kita terlampau dangkal sangat. Dangkal tu maksudnya apa saja teknologi baru kita tak tahu. Kami-kami ni ada setengah tu yang dah umur 50 lebih, masih belajar lagi teknologi baru, macam mana nak buat video, macam mana nak buat suatu yang kata ICT sikit dalam AR 4.0 ni, walaupun dah berusia. Jadi anda yang baru kena lebih berusaha untuk menjadi sumber kepada para pelajar, dan yang paling penting kita kena fikir kita adalah apa yang kita buat. Bila kita buat dengan baik, kita akan dapat balik yang baik itu. Jika kita ajar anak-anak didik kita dengan baik, kita akan dapat kembali anak-anak kita, keluarga kita, adik-beradik kita diajar dengan baik, dan kehidupan kita insya-Allah sejahtera. Walaupun kadang-kadang saya bandingkan diri saya, dulu sebagai seorang guru gaji besar, tapi belum tentu sejahtera. Sebagai seorang guru, gajinya orang kata kalau dulu sederhana, tapi hidupnya sangat sejahtera dan tidak ada masalah-masalah yang memberikan tekanan yang melampau. Jadi alhamdulillah, jadilah seorang guru yang baik dan jadilah seorang guru yang bermanfaat. Jangan stres-stres. Kalau stres, jumpalah kepada orang yang boleh membantu untuk menghilangkan stres anda. Itu dia. Okay, terima kasih cikgu. Dan satu soalan last cikgu. Ada lagi. Satu last. Sebabnya diorang minta betul-betul tanya. Macam mana cikgu sebagai jurusan kejuruteraan? Macam mana cikgu boleh convert daripada minat cikgu tu daripada kejuruteraan pergi ke pertanian? Okey. Boleh bertukar. Macam mana? Sebenarnya dulu saya jadi jurutera yang pertama masa di projek kapal selam di PSC Naval Dockyard Sdn Bhd. Masa tu di Lumut Kalau ada tengok TV3 ada keluar projek kapal selam, saya salah seorang jurutera di situlah untuk sistem perpaipan bahagian kejuruteraan. Tapi masa di sana dia ada satu program di bawah UTM, dia panggil SPACE, di bawah syarikat tersebut. Mana-mana penolong jurutera yang mereka diploma ni nak sambung degree, dia boleh sambung di situ. Dan saya dapat orang kata peluang untuk membantu mengajar di SPACE itu. Bila saya mengajar kat situ, saya rasa satu kepuasan, dapat berinteraksi, dapat memberikan input kepada orang. Berbanding sebelum ini saya bagi input pada alat pada mesin. Jadi disebabkan titik tolak itulah saya bertukar profession menjadi seorang guru dalam bidang teknologi kejuruteraan asalnya. Bayangkan saya bidang teknologi kejuruteraan mengajar di sekolah harian, kemudian saya convert masuk sekolah vocational, mengajar hafiz tu. Saya mengajar hafiz pengeluaran ternakan. Pengeluaran ternakan. Kemudian saya mengajar sekarang pemprosesan makanan. Jadi cikgu ni sebenarnya serba boleh. Sedangkan saya dalam bidang kejuruteraan, saya boleh mengajar pengeluaran ternakan, saya boleh mengajar bahasa Inggeris, boleh mengajar sekarang ni pemprosesan makanan. Jadi kita kalau kita hendak, kita insya-Allah boleh. Hendak 1000 daya, tak hendak macam-macam dalih kita boleh bagilah. Tapi yang penting minat. Bila kita nampak minat kita kat situ, kita go. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak nampak. Kita minat melukis.
orang tak suruh kita lukis pun kita lukis. Kita minat mancing. Sampai dia tegar, jangan pergi mancing. Tak, dia pergi mancing juga. Sebab apa dia minat? Tanpa disuruh dia akan buat. Itu yang kita nak cari, kepuasan dan minat dalam kostum. Okey. Jawab apa Hafiz? Alhamdulillah menjawab Ego. Terjawab semua. Termasuklah saya. Saya pun terjawab kan. Saya dulu nak tanya sebenarnya. Ego, alhamdulillah Ego. Soalannya tu alhamdulillah selesai lah juga program kita. So, saya sebagai wakil daripada UPSI dan daripada mahasiswa, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada cikgu kerana cakap berkongsi bermacam-macam lah hari ni dapat. Cikgu boleh berkongsi dengan kami macam mana nak membentuk, macam mana nak memulakan inovasi. Sebab saya berpendapat benda ni akan berfungsi pada kami untuk semester 6, 7 dan 8 sebagai projek kami. So daripada saya, terima kasih sekali lagi. Sebelum saya tamatkan keseluruhannya, suka saya ingatkan kepada penonton, InsyaAllah minggu depan kita ada lagi satu panel, iaitu luar daripada bidang pendidikan. Kita beralih ke bidang TVET pula, iaitu Cik Rizan bin Hassan yang bertajuk Belia dan Kemahiran. Tarikh pada 5 Disember hari Sabtu pada pukul 8 malam. So minggu depan kita beralih pula kepada TVET. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selesai PKP. InsyaAllah. Cikgu. Alhamdulillah cikgu. InsyaAllah nanti saya akan berhubung dengan cikgu lagi. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan hubungi cikgu ya. Okey.